Assalamualaikum. Hari ini kita akan menuju ke hari detik yang lebih dekat dengan paper fizik 2022. So untuk paper hari ini tingkatan 5 awak akan belajar tentang fotoelektrik. Okey, dia berada dalam tajuk kuantum. So dekat sini akan ada pancaran elektron, kalau awak masih ingat. So di mana apabila elektron dapat keluar daripada logam, berarti elektron tu kita panggil dia sebagai fotoelektron. Tapi ini adalah kesan fotoelektrik. Nama ni jangan cuai. Okey, kalau dia kata apa yang berlaku, kesan fotoelektrik. Yang terkeluar fotoelektron. Bagaimana dia terkeluar? Sebab dia mempunyai frekuensi yang lebih daripada frekuensi minimum, disebabkan oleh ada cahaya yang sampai pada dia dengan energi yang minimum. Okey, so dia tanya apa itu maksud foton? Foton itu adalah paket tenaga. Okey, fenomena tadi sudah kata fenomena kesan fotoelektrik. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Bagaimana elektron boleh terkeluar? Sebab frekuensi dia adalah pada frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi ambang. Kalau dia duduk dengan frekuensi ambang, dia tidak boleh terlepas. Tapi bila dia lebih dari itu, barulah dia akan terlepas. Berarti frekuensi dia sudah melebihi frekuensi ambang. Apa yang berlaku jika frekuensi ditingkatkan? Apa yang berlaku pada tenaga kinetik maksima? Itu soalan dia. So, kalau tengok pada graf, awak tahulah frekuensi dengan tenaga kinetik maksima. So, apa yang berlaku pada frekuensi? So, bila frekuensi awak semakin membesar, contoh kat sini, berarti tenaga kinetik maksima juga akan membesar. So, kita akan tulis bertambah. Okey, nombor 2 adalah tajuk radioaktif, fizik nuklear. So, awak diberi tentang separuh hayat. So, the first one kita akan kata nukleus asal 2000. Okey, kalau dia mereput separuh menjadi 1000, berarti ini adalah pereputan kali pertama. So, awak boleh plan your idea pada keadaan ini pakai pembaris dengan pensel. So, awak boleh cam dah siapa adalah 10. Okey, di sini adalah masa pereputan dalam hari. Okey, apa yang dimaksudkan dengan separuh hayat? Simbol dia adalah T, half. So, separuh hayat awak akan tulis dia adalah masa yang diambil untuk sebahagian daripada asal nukleus tadi untuk dia mereput. Sekarang soalan B, dia kata tunjukkan pada graf. Apabila 2 markah, awak tunjuk dotted line tadi untuk dapat nilai bawah tadi, 1 markah dekat situ. Jadi 1 markah yang seterusnya akan berada dekat sini, awak tulis 10 hari. Okay, soalan C, awak dikehendaki untuk mengenal pasti daripada kedua-dua jenis lengkungan ni, lengkungan pereputan ni. Okay. Radioaktif yang manakah mempunyai separuh hayat yang lebih singkat? So, kita tengok. Kita kata kalau radioaktif jenis P ni, so saya kata 2000, dia punya separuh hayat dia 10. So, kalau saya kata radioaktif yang seterusnya 2000, 1000 kepada Q ni, separuh hayat 5. So, dekat sini bila dia tanya lebih singkat, berarti awak punya masa tu pendek. So, masa pendek awak akan kata Q. Itu dia tanya radioaktif yang mana. So, pilihan awak kena tulislah Q. So, apa hubungan antara separuh hayat dengan kadar pereputan? So, hubungan macam biasa awak akan tulis semakin. Okey, macam mana nak tulis separuh hayat? Okey, disebabkan awak punya graf itu ke bawah. Okey, berarti awak punya hubungan dia adalah berkadar songsang. So, akan tulis semakin tinggi separuh hayat, semakin rendah kadar reputan. Okey, sekarang adalah soalan elektrik. Awak ada lilin yang merambat ke plate bersebelahan apabila di-switchkan on. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan medan? Medan ini adalah tempat ataupun kawasan. Okey, berlakunya elektrik. So, awak akan tulislah kawasan zarah yang bercas. So, dia ada cas positif, dia ada cas negatif. So, dia mesti mengalami sejenis daya. Tapi daya apa? So, since dia adalah kawasan cas elektrik,
Daya yang dialami adalah daya elektrik. Okey, pengiraan soalan B. Awak ada masa dengan awak ada arus. Soalan tanya, cari jumlah cas. Cas mesti unit coulomb. So, dia punya simbol kuantiti fizik adalah Q. So, masukkan saja formula IT. So, I awak 0.5, T awak 240. So, terus darab pakai kalkulator je lah. 120 coulomb. That's your charge. Okay, sekarang awak ada 2 plate, kiri dan kanan. Dia ada satu jarak distance. So, dekat sini distance awak ialah 20 cm. Okay, daripada buku teks yang awak dah belajar sebelum ni, energy of electric dia boleh juga dalam bentuk formula V per D. Okay, voltan bahagi dengan jarak. So, masukkan nilai voltan awak 2000 dekat atas tadi ada. So, masukkan jarak 20 cm. So, pastikan 20 cm tu awak tukar pada meter lah. Okay, 1 meter 100 cm. So, kalau 20 cm, 20 bahagi 100. Barulah awak akan dapat dalam unit meter. So, akan buat 20 bahagi 100. So, akan dapat meter. So, at the end punya jawapan akan dapat 1000 voltmeter tolak 1. Okey, ini soalan jelaskan. Dia tanya tentang corak. Okey, corak Sekarang lilin awak tu sepatutnya dia macam ni. Tapi bila dia ada terbelok kanan dan kiri yang tidak balance ke arah plate yang berbeza cas, bererti berlakunya arah tumpuan cas tu. Yang negatif akan cari positif, yang positif akan cari negatif. Itu konsep dia. So, akan tulis, apabila kita switch on, okay, nyalaan lilin tadi, dia akan mengion molekul udara. Tu markah pertama. Molekul udara tu akan affected daripada nyalaan lilin tadi. So, dia akan menjadi positif dan negatif. So, untuk yang kedua, awak akan tulislah yang ion positif dan negatif tu tertarik ke mana. Ion positif akan tertarik ke plate X. Plate X tu bermakna negatif lah. Dan ion negatif pula akan cari plate Y. Y, plate yang bertentangan dia, positif. Okay, maka yang terakhir awak akan kata, ion yang lebih berat iaitu ion positif. Sebab dia ada jisim positif yang lebih berat, maka dia akan tersebar lebih besar. Okey, itu saja. Untuk soalan nombor 6, dia adalah melibatkan tekanan. Sebab awak akan nampak dekat sini ada jarak air ataupun ketinggian air berubah disebabkan ada daya tekanan turun ke bawah. So, bila ada daya, berarti ada tekanan terhasil pada luas permukaan tertentu. Nampak tak? Ini adalah satu luas permukaan. Sini ada satu luas yang lebih besar. And this one ada luas permukaan yang lebih besar. So, dia melibatkan tajuk tekanan lah. Okay, sebelum awak jawab soalan A, awak tengoklah apabila luas permukaan yang lebih besar, dia akan menyebabkan air itu tumpah. Berarti dia ada air yang tersesar. Baiklah, soalan pertama dia tanya daya. Daya apa yang bertindak ke atas jari tu? So, kena spesifik sebab dia melibatkan air yang tersesar. So, dia mesti akan melibatkan daya apungan. Okay, sebab ada prinsip Archimedes kat sini. So, akan tulis daya tujahan, daya apungan benda yang sama. Okay, next. Bandingkan rajah pertama dengan rajah kedua, B dan C. Jangan tengok yang A. So, akan kata bandingkan bilangan jari gambar tersebut. Salin balik je kuantiti fizik yang ada dekat sini. Lepas tu tulis B tu lebih kecil daripada C. Macam tu. Soalan seterusnya dia tanya beza paras air. So, akan nampaklah beza paras air semakin meningkat, betul? So, akan kata yang meningkat tu bahagian Y yang sebelah kanan. Nampak ni? Bila bahagian kanan Y tu meningkat sampailah dia tersesar keluar daripada bika tu, berarti ketinggian air Y tu lebih besar. So, guna perkataan yang dia dah bagi, beza paras air dx lebih kecil dari y. So, bila dia kata isi padu yang tersesar, y tu sampai tumpah, betul? So, bila sampai tumpah bermakna isi padu air yang tersesar bagi y adalah lebih besar. Okay, saya kata daya ni kuantiti fizik pertama atau kedua yang saya nak lihat, dan kehendak soalan itu sebagai kuantiti fizik yang seterusnya. Okay, bagi soalan pertama, awak ada jari dulu yang awak kenakan.
barulah akan ada daya terhasil. Bererti jari itu menjadi awak punya manipulated variable. So dia akan jadi objek yang pertama ataupun kuantiti fizik yang pertama. So dia mesti duduk di atas. Susunan mesti betul juga. Barulah daya ini akan terhasil. So daya akan berada di bawah. So dekat sini, semakin banyak bilangan jari awak letak, makin banyak daya yang bertindak, betul? So akan tulis pada tempat yang saya dah kosongkan. Semakin tinggi, semakin tinggi. Alright. Lepas tu, dia tanya awak daya, hubungan daya dengan isi padu. Of course lah, daya letak dulu baru isi padu air tersesal, betul? So akan letak daya duduk di sebelah atas sebagai manipulated pula. Berarti isi padu ni akan jadi responding, kuantiti yang kedua. So akan kata semakin banyak awak bagi daya, semakin banyak isi padu air yang tersesal. Okay, sekarang awak modify cecair. Daripada cecair yang tadi, awak compare dengan kalau kita guna cecair P yang lebih tumpat. So apa yang akan berlaku? Ketumpatan tinggi bererti awak punya tekanan akan menjadi lebih tinggi, betul? Tekanan sama dengan rho GH. Okay. Soalan 1, dia suruh awak tandakan, awak gariskan di manakah paras kalau kita letak jari ke dalam cecair P. Adakah ketinggian bertambah atau ketinggian berkurang? So disebabkan awak punya formula macam tadi, so akan kata ketinggian dia akan semakin bertambah. So cara nak buat drawing dia, awak kena lebih tinggi daripada aras air biasa. So katakanlah cecair ni lebih tumpat, so letakkan garisan dia lebih tinggi macam ni. Asalkan awak jangan letak rendah, cukup tinggi dah dapat markah dah. Okay, soalan untuk 2, awak kena mengira daya. So formula daya adalah awak kena letakkan nilai rho GH tadi. So akan tulislah rho awak ialah ketumpatan 1300 darabkan dengan graviti. Awak punya nilai graviti 9.81, barulah awak darab dengan ketinggian. Ketinggian awak 0.15. So akan dapat jawapan akhir 1912.95 Newton. So this is your daya. Daya juga boleh ambil daripada formula tekanan sebab awak tahu bahawa adalah air yang tersesal, kan? Jumlah air yang tersesal. Baiklah, nombor 8 kita beralih pada tajuk elektromagnet. Awak ada aruhan dekat sini. So awak boleh terus boleh bayangkan konsep apa yang awak nak libatkan. So ada putaran, so ada daya. So dia akan ada nyalaan, ada arus. So akan ada magnet dekat situ. So akan dia ada medan magnet lah dalam tu. Apa yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? So akan tulis, dia mesti start dengan DGE yang teraruh. So akan kata DGE teraruh yang akan merentasi konduktor. Adakah dia merentasi sahaja? Tak, dia merentasi konduktor. Dan waktu tu mesti akan ada gerakan relatif. Okay, bila ada gerakan relatif, siapa yang bergerak tu? Sama ada konduktor terhadap medan magnet ataupun magnet terhadap konduktor. Antara konduktor dengan medan magnet, barulah berlaku arus aruhan. Okay, lampu depan mempunyai power 40. Berapakah tenaga kalau dalam masa 10 minit? So, punya masa kena tukar pada saat. So, akan tulislah tenaga sama dengan PT 40, 10 minit, 1 minit 60 saat. So, masukkan saja nilai, awak akan dapat 24000. Unit jangan lupa joules. That's your energy lah. Kemudian untuk soalan seterusnya, of course dia akan tanya sebab lah pilihan awak, kenapa awak perlukan bahan yang begitu. Sekarang kata kunci dia adalah awak nak lampu yang lebih terang. Jangan ulang perkataan terang ni. So akan tulislah dawai. Macam mana awak nak lebih terang? Lebih terang bermakna arus yang akan lalu teraruh tadi, arus yang besar. Nak dapat arus yang besar, dia punya konsep, dia punya hubungan mesti macam mana? Sama ada menggunakan hukum Ohm ataupun konsep kerintangan. So bahan, awak kena guna bahan yang mengalirkan arus dengan baik. Untuk arus yang baik, pengalirnya adalah awak akan memilih sejenis bahan daripada cuprum.
sebab dia mempunyai arus aruhan yang lebih besar ataupun rintangan kecil lah. Betul tak? So bila arus besar, rintangan kecil. Ketebalan dawai daripada formula ataupun hubungan kerintangan tadi, awak akan nampak bahawa semakin tebal yang tinggi, ketebalan tinggi, bermakna awak akan tahu rintangan rendah. Bila rintangan rendah, awak punya arus teraruh tu lebih besar. Permukaan tombol. Kenapa awak nak permukaan tombol yang kasar? Sebab awak nak berlakunya daya geseran. Bila ada daya geseran, bermakna daya itu tinggi. So bila daya geseran itu tinggi, arus aruhan juga akan besar. Betul tak? Arus aruhan dihasilkan daripada daya. Semakin besar daya, semakin besar arus. Okey, ini adalah soalan nombor 10. Soalan daripada bahagian B. So awak kena guna test pad. So awak kena jawab soalan yang melibatkan elektronik lah. Apa itu rektifikasi? Rektifikasi dia tak sama dengan rectifier. Rektifikasi itu satu proses. Rectifier ialah sejenis alat. Bererti rektifikasi adalah satu proses untuk menukarkan, kita tengok kat sini arus awak, arus ulang alik menjadi arus terus. Itulah awak punya maksud proses rektifikasi. Salin dalam rajah. Apakah awak punya susunan diode? Okey. So saya draw daripada point sini dia akan mengalir sehala. Barulah nanti akan berlaku pincang depan. So awak punya draw yang ni. Sama yang di belah bawah, dia juga akan sehala. So pastikan daya awak macam ni, turun pergi. Dia macam bertembung balik dan bertemu di sini. Untuk this one, ini aplikasi lah. Dia guna litar transistor untuk menghidupkan penggera kebakaran. So untuk menghidupkan penggera kebakaran, awak ada alarm lah. Berarti awak ada speaker. Dan awak ada termistor. Dia mesti ada dua benda. Satu penggera bunyi, lagi satu pengesan suhu. Termistor. 1, 2. Dia mesti ada dua perkara. Okey, sekarang awak ada perintang R dan awak ada V dekat kawasan sini. Kalau saya boleh buat, dekat kawasan sini volt dia adalah 4. Berarti baki dekat sini adalah 2. Sebab awak supply 6 tu. Sebab voltan kalau sesiri dia memang hasil tambah. Nampak tak soalan pertama? Cari termistor punya voltage. So saya dah tulis siap-siap kan. So bila jawapan 6 tolak 4, so akan dapat 2 volt. Ini adalah untuk soalan pertama. Soalan kedua, cari rintangan termistor. So untuk soalan kedua, awak kena guna formula R per R nisbah V per V. Kalau belah bawah ni adalah total, belah atas ni adalah item yang awak nak cari. Okay, kalau awak cari item termistor, pastikan di sini termistor. Bahagian bawah ni jumlah, berarti jumlah rintangan yang ada. Kalau rintangan itu termistor dengan rintangan yang lagi satu, yang 10 tu, masukkanlah. Okey, so sekarang saya masuk nilai. Untuk cari rintangan termistor ialah voltan termistor tadi kita dapat berapa? 2 kan? Jumlah dia 6 kan? So bahagi pindah darab, awak akan pindah R untuk hasil tambah ke kanan. So akan dapat 2 per 6 dan tambahkan R termistor tadi. R termistor berapa? R yang 10 tu 10 kilo, betul? So R termistor macam ni. Dia ada 2 algebra di kanan dan di kiri. So tugas awak ialah awak akan darab silang lah. So kalau saya boleh padamkan 6 ni, so dia akan jadi macam ni. So akan buat macam biasa, 6RT sama dengan 2RT tambah 20 kilo. So adjust, at the end of the day awak punya nilai RT adalah 5 kilo. Dan unit jangan lupa ohm. Okay, untuk modifikasi, awak akan tengok litar mana yang dapat menghidupkan lampu sorot spotlight. So untuk itu awak kena pilih litar yang ada relay switch atau geganti power besar tu. So dia mesti ada switch geganti. Lepas tu sambungan awak punya bekalan tu mesti dari base ke emit. Nampak ni? Kalau saya ada arus lalu dekat sini. Okey. Sini.
Okay. Dia akan masuk ke collect, ke base, ke emit. Barulah dia akan berfungsi dan lampu sorot akan menyala. So, mana yang terbalik tu jangan pilih. PPC pastikan berada di tapak. Perintang peka cahaya mesti berada di tapak. Ni tapak awak. Kan? So, dia berada kat sini. Okay, saya dah buat table. Simple table saja supaya saya nak awak tulis dalam exam nanti. So, yang pertama, kedudukan PPC, perintah peka cahaya pastikan berada dari tapak tadi. Kemudian kedua, mesti ada R. Perintah biasa, mesti ada positif terminal bateri tadi sambung kepada kolektor transistor. Okay, ni emit. So, dia sambung kepada kolektor. Kemudian awak memang ada juga relay switch keganti dan awak memilih W lah. So, apa alasan awak? So, awak akan tulis alasan awak. Yang pertama, apabila awak letak di tapak, awak punya voltan, awak nak nyala kan? So, bila nak nyala, voltan tu mesti besar. Voltan siapa? Voltan tapak. That's why dia berada di tapak. Okay, kenapa ada perintang? Perintang ni tugas dia nak block arus yang sangat besar. Maksudnya arus yang sesuai sahaja boleh lalu supaya transistor tidak rosak. Kalau overload arus pun tak boleh. Okay, next. Kenapa kita sambung tadi? Terminal positif bateri kita sambung kepada kolektor termistor. Sebab awak nak kata supaya transistor awak tadi berfungsi ataupun boleh hidup. Dia boleh buat kerja dia. Kalau terbalik macam ibarat pincang songsang, dia tak boleh buat kerja. Okay, switch keganti tadi penting sebab kita boleh buatkan dia hidupkan litar. Kalau litar tu nak supply lebih banyak tempat kan, so dia boleh hidupkan litar kedua. Dia macam konsep aircon lah. Aircon kan kuat kan, dia perlukan power yang besar. So dia nak dihidupkan mesti kena pakai switch keganti. Okay, soalan nombor 11, dia melibatkan spring. So dia adalah kekenyalan spring lah. So awak tengok pada gambar, pemanjangan dia adalah X1 apabila diletakkan daya 1 dan seterusnya. Okay, first definition awak macam biasa sebab ni adalah soalan 11, awak kena pakai test pack sebab dia berada di section C. Okay, apa itu kekenyalan? Kekenyalan adalah sifat bahan tu supaya dia boleh kembali kepada bentuk asal. Adakah dia kembali macam tu je kalau kita stretch dia? Tak. Selepas daya dialihkan. Maksudnya kalau kita tarik satu getah, dia kenyal kan, dia elastik kan. Tapi bila kita lepaskan, kita keluarkan daya tu, tak nak lagi daya ada, dia boleh kembali ke bentuk asal. Soalan B, awak ada 5 markah. 1 bandingkan pemalar, kedua berat, ketiga pemanjangan. So dekat sini awak akan ada 3 point. Dekat nombor 1 berarti awak peruntukkan 3 markah lah. Nombor 2, awak hubung kaitkan dan hukum fizik kan. So awak akan ada 2 point dekat sini, berarti awak diperuntukkan lagi 2 markah. Kita jawab yang pertama Disebabkan dia adalah sejenis spring yang sama, bermakna pemalar spring awak adalah K sama. Okey, cuma yang awak beza adalah beban yang kiri dan kanan. Okey, bila berat yang kiri itu adalah rendah, berarti berat untuk gambar rajah A itu adalah lebih kecil daripada gambar rajah B. Kemudian awak nampak di sebelah kiri tu dia kurang panjang, betul? So akan kata pemanjangan gambar rajah pertama tu adalah kurang panjang berbanding kanan. Okay. So saya tulis semakin dulu Okay, untuk hubung kait antara berat dengan pemanjangan, berat atau daya dia ada hubungan dengan pemanjangan X. So semakin tinggi daya atau berat, semakin tinggi pemanjangan. So akan kata tinggi dan tinggi. So siapa yang cakap pasal ni? Mr. Hook. Itu hukum dia. Okey, untuk soalan C, awak diberi graf dan graf ini selalunya dia akan tanya terangkan. Okey, menurut hukum Hooke, hubungan F dengan KX adalah formula dia F sama dengan KX. Bermakna kalau awak buat satu graf, okay, awak jadikan F dekat sini dan X dekat sini. So kalau saya alihkan, awak akan nampak dia akan jadi macam ni. Bermakna pada paksi Y adalah daya F dan pada paksi X adalah pemanjangan. Berarti K ini akan melambangkan awak punya kecerunan. Boleh ceritalah tentang kecerunan dulu.
Kecerunan graf melambangkan pemalar. Pemalar apa? Terus tulis K. Dapat 1 markah. Kemudian awak masukkan formula yang menyebabkan wujudnya kecerunan tu. K sama dengan daya per pemanjangan. Okay. Macam mana nak relate daya, pemanjangan, kekerasan dengan tenaga? Tenaga, keupayaan kenyal bersamaan setengah Fx. Sampai setengah darab panjang darab lebar. So this is luas di bawah graf. Luas ni membentuk tenaga. Kekerasan spring itu adalah pemalar. Maknanya semakin besar pemalar, nilai dia, semakin besar kekerasan. Sekarang ni awak nak build satu spring ke atas tau. Okay, untuk build satu spring, awak kena buat modification. Oleh sebab ini section C, berarti dia punya ciri-ciri awak bebas lah. Okay, ini antara draft 10 markah yang paling selamat untuk awak buat. First, kalau awak nak bina buai yang boleh dudukkan orang, pastikan awak nak saiz sangka ataupun saiz buai itu besar. Barulah awak boleh letak orang ataupun beban jisim berat yang besar. Okay, bahan tiang mesti bahan yang kuat lah. Macam mana? Keluli itu bahan yang kuat, so dia akan tahan asap. Tapak buai mesti besar. Kenapa? Supaya dia tahan tekanan. Barulah dia tak terbalik sebab dia stabil kan. Diameter spring, kita akan pakai spring yang besar supaya dia punya pemalar akan menjadi besar. Baru dia tahan, dia keras. Susunan spring kalau boleh kita akan ambil selari. Awak pernah tengok kan? Contoh kalau kita letak macam ni, dia sambung macam ni, selari. Kekerasan dia pun tinggi. Dia tak adalah melendut sampai ke lantai. Maksudnya macam tu.